Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini bagi manusia sebagai sebuah tempat untuk diuji, atau disebutkan sebagai darul ibtila, dunia tempat medan untuk diuji para manusia. Disebutkan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kamu, tujuannya untuk menguji kamu, siapakah yang terbaik amalannya daripada kalangan kamu. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya manusia ini sepanjang hidupnya sejak diciptakan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah saat dia masuk ke dalam lubang kubur, dia berada di suatu medan pertempuran dan di hadapannya ada dua musuh yang sangat hebat. Yang pertama, musuh yang terdiri daripada syaitan yang sentiasa ingin memesongkan dia daripada landasan yang sebenar. Dan musuh yang kedua berada dalam dirinya sendiri, iaitu nafsu syahwatnya, yang mana nafsu syahwat ini seandainya tidak dikalahkan, maka ia akan menjadikan manusia itu tidak kenal pada Tuhan. Maka di hadapan pertempuran yang sangat dahsyat ini, manusia terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama disebutkan dalam surah An-Nazi'at. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka adapun barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan nafsu syahwatnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga itulah tempat kediamannya. Ini adalah kumpulan yang pertama, iaitu orang yang berjaya melawan nafsu syahwatnya serta syaitan. Adapun kumpulan yang kedua, golongan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at, bermula ayat yang ke-37. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, orang yang melampaui batas dan yang melebihkan dunia di atas akhiratnya, sesungguhnya akhirat nanti, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahim itulah tempat kediamannya. Sudah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peperangan manusia di hadapan dua musuh utama ini memerlukan kepada kesabaran dan sifat perjuangan yang tinggi. Oleh sebab inilah Nabi SAW memuji bagi golongan yang sentiasa memerhatikan keadaan dirinya, yang sentiasa muhasabah dan sentiasa menekankan nafsu syahwatnya. Sabda Nabi SAW, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang bijak pandai, yang cerdik itu ialah orang yang menekan hawa nafsunya, atau yang sentiasa muhasabah, mengoreksi nafsunya, dan sentiasa beramal untuk mencari bekal pada hari selepas daripada kematian. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sufyan Ats-Tsauri pernah disebutkan dalam sebuah kitab dinamakan kitab Al-Hilyah. Beliau mengatakan, "Aku tidak pernah berperang melawan sesuatu yang lebih dahsyat berbanding dengan peperanganku terhadap diriku sendiri. Ada kalanya aku tertewas dan ada kalanya aku dapat mengatasi diriku sendiri." Dan begitulah sifatnya manusia ini, akan sentiasa diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah putus ujian daripada Allah. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, barang siapa yang mendakwa dirinya cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, maka bersedialah untuk akan menerima ujian yang lebih berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah sunnatullah kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Man ahabballah ibtalah, siapa yang cintakan Allah, Allah akan uji dia dengan kesusahan. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ialah Ramadan ini menjadi satu medan latihan dan tarbiyah kepada kita dalam usaha kita untuk berperang dengan hawa nafsu dan syaitan. Bulan Ramadan, di antara keistimewaannya
Allah menjadikan melalui ibadat puasa itu nafsu kita menjadi lemah. Ibarat kita memecahkan suatu benteng yang kukuh, benteng yang menghalang kita daripada mendapat rahmat dan mendekatkan diri kepada Allah, iaitulah nafsu syahwat kita sendiri. Maka melalui ibadah berpuasa, seseorang itu tidak makan, tidak minum, bahkan tidak melakukan hal-hal yang boleh membatalkan puasa, maka dengan demikian dia makin mendekatkan diri kepada Allah dan secara otomatiknya nafsunya itu menjadi lemah. Demikianlah disebutkan oleh para ulama bahawasanya nafsu syahwat ini ibarat binatang buas. Apabila kita beri dia makan cukup, maka suatu hari dia akan makan kita balik ataupun dia akan lawan tuannya balik. Sebaliknya, apabila dilatih dengan berlapar, tidak diberi makan, maka dia akan menjadi lemah dan akan taat dan patuh kepada tuannya. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam usaha kita untuk berjuang dengan hawa nafsu dan syaitan ini, marilah kita mengambil Ramadan ini sebagai satu medan yang terbaik untuk dijadikan sebagai latihan dan tarbiyah kepada diri kita. Maka sesungguhnya para salafun as-salih telah menunjukkan kepada kita contoh yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda bahawa puasa itu merupakan junnah. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai yang dapat membenteng kamu daripada api neraka. Bahkan Nabi SAW bersabda dengan memberikan nasihat dan panduan kepada golongan muda khususnya, dengan sabda baginda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa daripada kalangan kamu yang mempunyai kemampuan, yakni kemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah dia. Fa innahu ahsanu lil faraj. Kerana dengan berkahwin itu dapat memelihara faraj. Wa man lam yastati', maka barang siapa yang tidak ada kemampuan, fa alaihi bisiyam, maka hendaklah dia memperbanyakkan berpuasa. Di sini para ulama menegaskan bahawasanya melalui ibadah puasa ianya dapat mengawal nafsu syahwat seseorang itu. Maka dengan berpuasa dapat mengelakkan kita daripada perbuatan zina, perbuatan khalwat dan sebagainya. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya berperang dengan nafsu syahwat ini lebih hebat dan lebih mencabar berbanding dengan kita turun ke medan perang menentang musuh yang nyata. Ini kerana apabila di medan perang ianya melalui tempoh yang tertentu. Ada kalanya sebulan, mungkin 2-3 bulan. Tetapi berperang dengan nafsu syahwat ini memerlukan kita menghabiskan umur kita sepenuhnya, sejak daripada saat kita lahir sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hairanlah bagaimana dikatakan bahawasanya jihad menentang nafsu syahwat itu adalah lebih besar berbanding dengan jihad menentang musuh. Oleh demikian, marilah kita menjadikan ibadat puasa di bulan Ramadan ini sebagai suatu semangat untuk kita menambahkan lagi kesungguhan kita dalam kita bermujahadah, berperang, berjihad untuk melawan nafsu syahwat kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang benar-benar memanfaatkan ibadat puasanya. Puasa yang dipenuhi dengan perjuangan, dengan mujahadah ini bukanlah puasa yang biasa-biasa, bahkan ia disebut sebagai puasa golongan khas ataupun khawas, golongan yang istimewa. Iaitu orang yang berpuasa atau melalui ibadat puasanya, dia dapat mengawal nafsu syahwat daripada makan dan minum. Bahkan anggotanya atau panca inderanya juga dijaga dan dipelihara daripada melakukan hal-hal yang boleh mengurangkan pahala puasanya itu. Pesanan untuk diri saya dan juga seluruh para penonton bahawasanya Ramadan ini tidak datang selalu. Mungkin pada tahun hadapan kita tidak diberikan kemampuan ataupun rezeki lagi bertemu dengan Ramadan. Maka berjuanglah bersungguh-sungguh, kerana sesungguhnya pertempuran ini akan memastikan sama ada kita menang ataupun kita tewas. Maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang benar-benar berjuang, bermujahadah. Mungkin kita tidak berperang dengan musuh, tetapi kita bertemu dengan musuh yang lebih hebat. Tidak mustahil suatu hari nanti kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjuang, yaitu berjuang menentang hawa nafsu dan syaitan. Moga-moga puasa ini benar-benar memberikan ganjaran berlipat kali ganda kepada kita, dan akhirnya kita mendapat darjat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.